Kerajaan komited laksana pelan pemulihan Felda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, berita tengah hari bersama saya Muhammad Shah Musa. Kerajaan komited untuk menyempurnakan pelaksanaan pelan pemulihan Felda, ini termasuk pelupusan hutang peneroka seperti yang diumumkan Perdana Menteri. Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan tindakan susulan akan diambil untuk menyempurnakan pelaksanaan pelan berkenaan. Jelas Kementerian Jaminan Kerajaan hingga 9.9 bilion ringgit telah diluluskan untuk membolehkan Felda menerbitkan sukuk. Bermula tahun ini, kerajaan menyalurkan peruntukan sehingga 1 bilion ringgit setahun untuk penebusan semula sukuk Felda. Ia antara lain bertujuan membiayai hapus kira hutang peneroka. Dalam perkara itu, warga Felda melahirkan rasa syukur atas kelangsungan usaha memelihara kebajikan peneroka. Pengumuman inisiatif dan insentif bagi meningkatkan kualiti hidup warga Felda oleh Perdana Menteri itu bukti keprihatinan Kerajaan Madani. Alhamdulillah, Yang Amat Berhormat telah umumkan bahawa 80% hutang yang ditanggung oleh peneroka telah pun dihapuskan. Yang mana kami ni dah lama menunggulah masuk anak-anak peneroka kami generasi kedua. Yang mana ibu bapa kami daripada dulu sampai sekarang menanggung hutang tersebut, dan Alhamdulillah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri yang ke-10 yang dapat menyelesaikan masalah yang kami hadapi. Ini adalah suatu rahmat, satu keuntungan, suatu keadaan dan satu ketika yang cukup meringankan mereka dan cukup memberikan kesan yang cukup baik kepada mereka dan rakyat. Jadi inilah antara inisiatif yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Keuangan yang bertanggungjawab memastikan bahawa kesejahteraan masyarakat Felda diutamakan di dalam pentadbiran beliau. Antara pengumuman tersebut termasuk melepaskan 80% hutang Felda berjumlah 8.3 bilion ringgit dan peruntukan 7.7 juta ringgit setahun bagi menanggung kos operasi lampu jalan di rancangan Felda seluruh negara. Suku pertama tahun ini menyaksikan liputan jalur lebar mudah alih 4G kini mencapai 99.87% di kawasan berpendudukan di Selangor. Perinciannya bersama Syazwani Samsu di Kancung Darat, Banting, Selangor. Wani. Ya, Syah, setakat suku pertama 2023, capaian liputan jalur lebar mudah alih 4G di Selangor kini mencapai 99.87% di kawasan berpenduduk dengan purata kelajuan mudah alih mencecah 55.96 megabit per saat, dan ini tentunya dipacu oleh perkembangan yang pesat pelan jalinan digital di negeri ini. Dan ini sekaligus, saudara, bakal memacu perkembangan pusat ekonomi digital iaitu PEDI di kawasan Kampung Kancung Darat Banting yang bakal memanfaatkan lebih 200 komuniti di sini. Dan sebentar tadi, Menteri Komunikasi dan Digital Yang Berhormat Fahmi Fadzil menyempurnakan program Hari Bersama Komuniti Pusat Ekonomi Digital PEDI di sini. Dan untuk makluman, program ini merupakan salah satu daripada rangka lawatan kerja beliau dalam memastikan keberkesanan pelaksanaan PEDI di negeri Selangor khususnya. Dan PEDI Kampung Kancung Darat Banting Selangor ini merupakan salah satu daripada 48 keseluruhan pusat PEDI yang dibangunkan dan beroperasi di negeri Selangor. Dan Yang Amat Berhormat menerusi ucapan beliau turut menyeru agar penduduk sekitar Selangor untuk singgah dan memanfaatkan pusat ekonomi digital yang disediakan bagi mencambah lagi pengetahuan khususnya dalam memasarkan produk secara dalam talian. Dan saya sempat menemu bual penerima komuniti di sini yang memanfaatkan pusat ekonomi digital PEDI di sini, dan beliau memaklumkan kepada saya beliau berupaya meningkatkan jumlah pendapatan kepada sehingga RM20,000 sebulan menerusi pemasaran bakery secara dalam talian. Dan PEDI turut diperkasa lagi dengan pelaksanaan jendela menerusi 17 menara telekomunikasi yang bakal memacu ketersampaian jalur lebar di 9 juta premis. Dalam program ini, Yang Berhormat Menteri telah menyampaikan SIM kad pakej
perpaduan kepada komuniti di sini. Dan petang ini dalam rangka lawatan kerja beliau juga, beliau akan ke Bukit Canggang, Selangor bagi menjayakan program Kita Madani Peringkat Negeri Selangor. Baik Syah, saya kira demikian perkembangan langsung dari kampung Kancung Darat Banting, Selangor. Kita kembali bersama Syah untuk perkembangan berita tengah hari selanjutnya. Terima kasih, Wani. Selangor dipilih lokasi perintis program Madani Afiat. Inisiatif Kementerian Kesihatan menyebar luas maklumat asas pencegahan penyakit dan nasihat kesihatan. Meninjau situasi semasa acara yang berlangsung di Dewan Rakyat Batu Cave, kita bersama Siti Farah Nadia Fadlun di sana. Baiklah, terima kasih. Gotong royong Mega Edis 1.0 merupakan antara salah satu intipati yang berlangsung pada hari ini, iaitu program Madani Afiat di Batu Cave. Dan suka saya maklumkan, Selangor antara lokasi yang telah dipilih bagi majlis program ini yang telah pun dirasmikan oleh Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin. Dan tanpa membuang masa, kita bersama dengan tetamu kita yang juga merupakan Menteri Kesihatan iaitu Dr. Zaliha Mustafa. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Okey, jadi Doktor, mengapa lokasi Selangor dipilih bagi majlis pelancaran pada hari ini? Baik, bagi saya Selangor ini unik, ya, sebab Selangor ini ada beberapa perkara yang kita lihat di Selangor, dan kita sebenarnya dari Kementerian Kesihatan Malaysia, apabila kita melaksanakan tentang Madani Afiat ini, ya, kita dapati sebenarnya kita belajar juga daripada Selangor tentang beberapa inisiatif yang banyak dilakukan oleh Selangor. Tadi pun Datuk Menteri Besar telah menyebutkan bahawa beberapa perkara yang telah dibuat program-program yang berkaitan dengan kesihatan di negeri Selangor. Jadi ini adalah satu kolaborasi yang sangat baik. Di antara perkara yang kita belajar, contohnya Selangor ada memperkenalkan, kita perkenalkan juga dari kementerian, iaitu skim perubatan madani, ya. So ini kita belajar dari Selangor. Kemudian yang keduanya ialah kita juga melancarkan program yang dinamakan Gotong Royong Mega Edis, untuk mengawal Edis 1.0. Dan kita tahu bahawa negeri Selangor adalah negeri yang tinggi insiden penyakit denggi yang disebabkan oleh Edis ini tadi. Dan saya rasa ini adalah satu program yang sangat baik di mana kita merangkumkan daripada aspek-aspek yang pelbagai, ya, termasuklah dalam program Madani Afiat ni kita ada juga program-program yang dipanggil touch point, yang di mana kita hantar, ya, kita punya petugas untuk pergi rumah ke rumah melakukan saringan kesihatan. Okay, mungkin ada cadangan program seperti ini di negeri-negeri lain contohnya. InsyaAllah selepas daripada ini yang negeri yang pertama, kita akan pergi ke Kedah, kita akan pergi ke Penang, ya, kita akan pergi juga ke Terengganu, kita akan pergi juga di Sabah dan Sarawak kemudiannya. Jadi ini adalah satu program yang berterusan yang kita lakukan seluruh negara sebenarnya. Juga saya harapkan supaya kita juga memberi penekanan supaya komuniti juga memainkan peranan dan agensi-agensi lain juga memainkan peranan, memastikan kita mendapatkan tahap kesihatan yang terbaik untuk negara kita. Okay, terima kasih Doktor di atas perkongsian. Baiklah, saya kira itu saja perkembangan dari Batu Cave ini. Kita kembali ke Kota Media Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Farah. Tabung Haji akan mengadakan mesyuarat penutupan dengan pelbagai kementerian dan agensi penyedia perkhidmatan haji di Arab Saudi bagi menilai semula tahap perkhidmatan dan kemudahan musim haji tahun ini. Setiap maklum balas daripada pelbagai aspek akan diberi perhatian. Maklum balas yang saya terima ni sama ada saya terima melalui WhatsApp ataupun yang saya terima melalui email, dan juga yang interaksi saya dengan jemaah haji semasa di Arafah, selepas daripada Mina di Muzdalifah. So jadi maknanya yang ini maklum balas yang saya terima dan terus saya berikan kepada Tuan Syed Hamada, CEO Tabung Haji, untuk mengambil tindakan dalam postmortem yang bakal mereka adakan ini. Beliau temui semasa menyambut kepulangan 350 jemaah haji Malaysia di KLIA. Dalam pada itu, operasi haji tahun ini melibatkan kota penuh 31,600 jemaah Malaysia buat pertama kali dalam tempoh 4 tahun berjalan lancar. Jelas Datuk Dr. Muhammad Naim, antara cabaran yang dihadapi jemaah ialah cuaca panas menjangkau hingga 48 darjah Celsius. Selain jumlah jemaah mencecah hampir 2 juta orang mengerjakan haji di Tanah Suci, kumpulan jemaah haji Malaysia mendapat pengiktirafan Arab Saudi sebagai jemaah haji yang berdisiplin dan mempunyai sikap yang baik
selain berilmu. Tish sekali lagi menerima anugerah Labaitum daripada Kerajaan Arab Saudi bagi kategori kepuasan tertinggi dalam perkhidmatan yang disediakan oleh pejabat urusan haji. Hepatitis adalah penyakit keradangan hati akibat daripada jangkitan virus hepatitis. Hepatitis A yang berjangkit melalui pencemaran makanan dan air biasanya menyebabkan jangkitan hati yang akut dan tidak berpanjangan. Hepatitis B dan C pula berjangkit melalui darah yang tercemar. Antaranya adalah melalui perkongsian jarum suntikan, transfusi darah, hubungan seksual dan jangkitan ibu kepada anak. Berlainan daripada hepatitis A, hepatitis B dan C boleh menyebabkan kerosakan hati yang kronik dan bara hati. Kebanyakan pesakit hepatitis B dan C tidak mengalami tanda dan gejala pada peringkat awal. Tanda atau gejala seperti muntah darah, jaundice dan busung hanya akan muncul setelah penyakit hepatitis menjadi semakin kronik. Oleh itu, lakukan ujian saringan hepatitis jika anda berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan dan dapatkan rawatan dengan segera jika perlu di klinik kesihatan terdekat. Bersama kita cegah hepatitis. Bertemu kembali. Hujan lebat berterusan sejak petang semalam menyebabkan beberapa kampung di Mukim Yan, Kedah dinaiki air. Lebih 20 kediaman melibatkan 60 penduduk terjejas. Antaranya Kampung Troy Bukit, Kampung Titi Tras, Kampung Perigi dan kawasan rekreasi Lubuk Kawah. Bagaimanapun, setakat pagi tadi, keadaan terkawal dan tiada pusat pembinaan sementara banjir dibuka. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Yan, Lieutenant Muhammad Zul Izzi Zulkifli memaklumkan pihaknya masih memantau keadaan berikutan hujan masih berterusan. Paras air sungai juga dipantau. Sungai Gurun berada pada paras bahaya, manakala Sungai Singkir masih berada paras normal. Pemantauan turut melibatkan Jabatan Bomba dan Penyelamat, polis serta rela. Penganggur mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Johor Bahru atas 2 pertuduhan membuat komunikasi jelik terhadap Sultan Johor dan keluarga Diraja Johor 2 tahun lalu. Tertuduh Remy Abdul Rahim membuat pengakuan itu selepas pertuduhan ke atasnya dibacakan di hadapan Hakim VM Mabel Sheila. Berdasarkan pertuduhan, tertuduh secara sedar menerusi akaun Twitternya telah membuat komunikasi jelik terhadap Sultan Johor dan keluarga Diraja Johor dengan niat menyakiti hati orang lain. Kedua-dua hantaran itu dibacakan pengadu pada 8 Oktober 2021 di sebuah pejabat di Kota South Key, Johor Bahru. Kes disebut semula 21 Ogos nanti. Ini pula Padah mengacukan parang ketika insiden pertelingkahan. Pemandu lori ditahan polis. Kejadian tular itu berlaku di stesen minyak R&R Gurun setelah suspek berang dengan pemandu kenderaan pacuan 4 roda yang membunyikan hon terhadapnya. Ketua Polis Daerah Kuala Muda ACP Zaidi Shah Hassan berkata suspek berusia 35 tahun ditahan di Bandar Utama Sungai Petani selepas pihaknya menerima laporan berkaitan kejadian itu. Hasil siasatan mendapati kejadian berlaku petang 1 Julai lalu. Polis kini sedang mengesan pemandu pacuan 4 roda terbabit. Saksi kejadian diminta tampil bantu siasatan. Susulan kes tembakan pada kereta dan rumah milik seorang penjawat awam di Kota Baru kemarin, polis memanggil 7 saksi bagi membantu siasatan. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun berkata siasatan lanjut sedang dilakukan termasuk motif tembakan. Pihaknya sedang memproses beberapa maklumat baru yang diterima dan akan menyelesaikan kes berkenaan dalam masa terdekat. Kejadian itu merupakan kali pertama berlaku dalam tempoh 3 tahun. Saya dan seluruh warga Polis Kelantan amat bermakna serius mengenai perkara ini. Kerana ianya menggambarkan sesuatu yang tak kena di kalangan masyarakat. Bagaimana membolehkan seseorang berada di situ dan melepas kopi. Jadi apapun perkembangan kita akan bagi tahu di masa masyarakat. Bila berkata demikian pada sidang media Majlis Sumbangan Fitrah Aidiladha Bank Rakyat bersama PDRM Kontingen Kelantan. Jangan pandang remeh kes buli di sekolah. Sebaliknya, lapor segera kejadian berkenaan kepada pihak sekolah atau polis. Tindakan itu bukan sahaja menyelamatkan mangsa, malah membendung gejala buli terus berleluasa.
Laporan boleh dibuat menerusi aplikasi volunteer smartphone Patrol VSP PDRM atau portal aduan buli yang disediakan Kementerian Pendidikan. Dan satu lagi kita ada peti maklumat di pihak sekolah. So jadi kepada rakan-rakan yang dapati bahawa ada kawan yang dianiaya ataupun dibuli, sila tulis maklumat tersebut dan letakkan di peti. Kita tak dapat bantu secara terus ataupun langsung pun, setidak-tidaknya kita bantu secara tidak langsung, iaitu menyampaikan maklumat kepada pihak polis atau pihak-pihak yang berkenan, termasuk guru kaunseling atau siapa yang kita rasa selesa, tapi maklumat itu sampai supaya tindakan intervensi, tindakan penyelamat dapat dilaksanakan dengan segera. Bank Negara Malaysia masih mengekalkan unjuran pertumbuhan KDNK negara tahun ini antara 4 dan 5%. Gabernornya Dato' Abdul Rashid Ghaffur berkata permintaan dalam negeri kekal berdaya tahan dan pasaran kerja semakin baik, seterusnya menyokong perbelanjaan pengguna. Sektor pelancongan pula sedang pulih dan dijangka terus berkembang positif. Malah syarikat penerbangan juga meningkatkan kapasiti untuk memenuhi permintaan yang lebih tinggi. Selain itu, projek infrastruktur beberapa tahun juga terus memacu kegiatan ekonomi. Beliau yang dilantik memegang jawatan tersebut bermula 1 Julai lalu berkata, gambaran lebih jelas mengenai prestasi bagi separuh pertama tahun 2023 akan diketahui dalam beberapa minggu lagi. Pada suku pertama 2023, ekonomi negara mencatatkan pertumbuhan lebih baik daripada jangkaan sebanyak 5.6%. Ia didorong terutamanya oleh perbelanjaan sektor swasta dalam persekitaran perbelanjaan isi rumah yang meningkat, aktiviti pelaburan yang berterusan, pasaran buruh yang bertambah baik dan aktiviti pelancongan yang lebih giat. Penerokaan Tenaga Nasional Berhad TNB dalam perniagaan tenaga boleh baharu di Eropah menawarkan pengetahuan bernilai bagi memacu agenda peralihan tenaga negara. Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad menjelaskan peralihan akan turut memberi manfaat kepada negara melalui pemindahan teknologi dan peningkatan kecekapan modal insan. Menerusi anak syarikat milik penuh TNB di United Kingdom, Vantage RE Limited, syarikat tenaga itu dalam landasan tepat mengurangkan jejak karbonnya selain mengembangkan tenaga boleh baharu di dalam dan luar negara. Nik Nazmi yang merasmikan ibu pejabat baharu syarikat itu di London turut berkesempatan melawat ladang angin luar pesisir di pantai timur Laut England. Vantage RE yang ditubuhkan pada 2021 memiliki mengendalikan, membangun dan mengurus portfolio aset tenaga boleh baharu di UK dan Eropah. Ia sebagai sebahagian daripada komitmen global TNB terhadap alam sekitar, sosial dan tabiat urus. TNB kini mempunyai lebih daripada 630 megawatt aset yang terdiri daripada projek tenaga suria, angin darat dan luar pesisir mentasi UK. Hai, temui saya Syafiq Ikhwan dalam H-Click 8 dan 9 Julai di TV1 dan saluran berita RTM. RTM, teman setia anda. Luar negara, beratus-ratus rakyat Korea Selatan membantah rancangan Jepun untuk melepaskan air radioaktif terawat ke Lautan Pasifik. Tunjuk perasaan diadakan ketika Ketua Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA, Rafael Grossi, melawat negara itu dalam usaha meredakan kebimbangan mengenai rancangan tersebut. Protes diadakan di Seoul pada Sabtu. Penunjuk perasaan mengangkat belon berbentuk ikan paus sambil melaungkan slogan menentang pembuangan sisa radioaktif ke lautan. IAEA yang bertindak sebagai Badan Pemerhati Nuklear PBB telah meluluskan pelepasan air itu Selasa lalu. Menerusi laporannya, IAEA mengesahkan pelepasan air dari loji nuklear Fukushima akan mempunyai kesan yang boleh diabaikan terhadap alam sekitar. Grossi dijadual bertemu dengan
ahli-ahli pembangkang Parti Demokratik Korea yang telah mengkritik rancangan Jepun berkenaan. Ratusan penunjuk perasaan berhimpun di Guatemala City pada Sabtu untuk menuntut pihak berkuasa mengeluarkan keputusan pilihan raya pada 25 Jun lalu. Kira-kira 300 orang berarak ke Ibu Pejabat Tribunal Pilihan Raya Tertinggi untuk menggesa magistrate mengesahkan keputusan yang digantung oleh Mahkamah Perlembagaan. Menurut keputusan awal, calon anti rasuah Bernardo Arevalo memperoleh 11.8% undian, cukup untuk mendapatkan tempat dalam undian seterusnya. Arevalo hanya ketinggalan 15.8% undian di belakang Sandra Torres, isteri bekas Presiden Alvaro Colom. 9 parti termasuk Parti Perpaduan Nasional Harapan UNE. Torres mencabar keputusan pusingan pertama dengan mendakwa undian dimanipulasi. Tindakan itu menyebabkan Mahkamah Tertinggi Negara mengarahkan semakan semula undian. Di Perancis pula, ratusan penunjuk perasaan berarak menentang keganasan polis meskipun pihak berkuasa telah mengeluarkan larangan. Demonstrasi berlangsung seminggu selepas rusuhan yang dicetuskan oleh pembunuhan seorang remaja di pinggir bandar Paris. Polis menyuraikan orang ramai dari Place de la République dan mengarahkan mereka berarak secara aman ke Boulevard Magenta. Menteri Dalam Negeri Gerald Darmanin memaklumkan lebih 3,000 individu, kebanyakannya remaja, ditahan dalam rusuhan yang berlangsung selama 6 hari minggu lalu. Ia turut mengakibatkan kira-kira 2,500 bangunan rosak. Rusuhan dicetuskan oleh kejadian tembakan pada 27 Jun oleh pegawai polis yang mengakibatkan seorang remaja, Nahil M, 17 tahun, maut. Sebuah pesawat peribadi terhempas di California pada Sabtu mengorbankan kesemua penumpang dan juru terbangnya. Pentadbiran penerbangan Persekutuan memaklumkan pesawat Cessna C550 dalam perjalanan dari Las Vegas terhempas berhampiran lapangan terbang French Valley di Riverside County. Insiden berlaku kira-kira pukul 4.15 pagi waktu tempatan. Menurut Sheriff tempatan, ketika pasukan penyelamat tiba di lokasi kejadian, api sedang marak. 6 individu yang berada di dalam pesawat disahkan meninggal dunia. Siasat awal mendapati pesawat berkenaan berlepas landasan ketika cuba mendarat sewaktu fenomena lapisan marin berlaku di kawasan itu. Setiausaha Pembendaraan Amerika Syarikat AS Janet Yellen menyifatkan lawatan negara beliau selama 4 hari ke China sebagai produktif. Jelasnya kunjungan rasmi yang berakhir hari ini membantu menstabilkan hubungan kedua-dua negara yang tidak menentu. Ketika sesi sidang media pada Sabtu, Yellen memberitahu AS dan China mempunyai perselisihan faham yang ketara. Justru kedua-dua negara perlu berkomunikasi secara jelas dan terus. Ketika lawatan itu, Yellen mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Li Keqiang selain perbincangan dengan pakar kewangan iklim, ahli ekonomi wanita dan pegawai kanan kerajaan. Nak tengok pemain skuash baca berita? Saksikan saya Nur Aina Amani Ampandi dalam Stadium RTM 8 dan 9 Julai ini. Sukan kita mulakan dengan kejohanan 10 pin bowling remaja Asia ke-21 di Bangkok, Thailand. Malaysia merangkul pingat emas pertama pada kejohanan itu menerusi acara bergu wanita. Gandingan Nurul Anis Nabila Muhammad Nizam dan Anis Hanani Romzi cemerlang mengatasi pencabar terdekat dari Korea Selatan Choi Yurin Pak Sun Wo. Mereka mengumpul keseluruhan 2,544 mata untuk menang dengan kelebihan 40 mata. Pingat gangsa menjadi milik pasangan Singapura Arian Tay, Colin P. Malaysia turut membawa pulang masing-masing satu perak dalam acara beregu lelaki menerusi gandingan Sen Fan Yu, Muhammad Haris Adlan dan satu gangsa menerusi Muhammad Daniel Abu Samah, Syabil Azam Syamsul Azam. Kejohanan 10 pin bowling remaja Asia ke-21 berlangsung dari 4 hingga 12 Julai ini. JDT meneruskan dominasi dalam saingan Liga Super apabila melakar kemenangan ke-16 berturut-turut. Biarpun dilihat tidak beraksi pada tahap terbaik, skor Harimau Selatan masih mampu mendudukkan Negeri Sembilan FC 2-0 di Stadium Sultan Ibrahim.
Kemenangan itu sekaligus membolehkan JDT terus unggul di puncak Liga dengan 48 mata. Skuad bimbingan Esteban Solari kini dibezakan dengan kelebihan 14 mata daripada pasukan tangga kedua Selangor FC. Gol pertama JDT dijaringkan pada minit ke-20 menerusi tandukan Ferus Barudin sebelum Leandro Velasquez menambah derita Negeri Sembilan pada minit ke-44. Biarpun menang pengendalinya, Esteban Solari agak tidak berpuas hati dengan persembahan anak-anak buahnya terutama di babak kedua perlawanan. Apakah dia sudah melihat jihad yang keluar jauh? We are very good in first half. I think we make a very good first half. Second half was difficult, but still we try to create more. Maybe we could score 1 goal more if you are lucky. We are not happy enough. Selepas ini JDT jadual menentang Kelantan FC di Stadium Sultan Muhammad keempat pada 14 Julai. Sementara itu, di Stadium Likas, Sabah FC terpaksa berhempas pula sebelum mencatat kemenangan 4-3 ke atas Kuching City FC. Gol pertama Sabah hadir pada minit ke-12 hasil rembatan Sadil Ramdhani sebelum pemain import baru Rahman Machado menjadikan kedudukan 2-0 pada minit ke-27. Gawang Sabah dikawal Karufami Cemat bocor pada babak kedua selepas Amir Amri Saleh memanfaatkan keadaan kelam kabut dalam kotak penalti dengan berembat masuk gol pertama Kuching City. Skuad Sambadak bagaimanapun kembali selesa dengan jaringan ketiga yang dihasilkan Scott Wilkin pada minit ke-58. Keapaan benteng pertahanan tuan rumah selepas itu dihukum Abu Kamara yang meledak 2 gol untuk mengikat kedudukan 3-3. Ketika aksi dijangka berakhir dengan keputusan seri, Rahman Machado muncul wira dengan menjaringkan gol kemenangan Sabah pada minit-minit akhir perlawanan. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Sabah FC, Dato' Ong Kim Swee akui lega apabila tuan rumah menyebelahi pasukannya untuk meraih 3 mata berharga. Kita berjaya mendapatkan gol kemenangan pada lewat permainan. Di mana ini satu perkara positif di mana mereka tidak mudah mengalah, tetapi apabila kita dibolusi 3 gol itu satu perkara yang harus kita perbaiki lagi. Kedudukan 3-3 adalah saya rasa pada ketika itu adalah satu result yang adil lah pada saya. Tapi dalam bola sepak selagi whistle tak tiup, selagi itu you tak boleh kata you dah selamat. Sabah akan menentang Seri Pahang pada perlawanan seterusnya di Stadium Likas pada 15 Julai ini. Dalam pada itu, aksi sengit juga berlangsung di Stadium Bandaraya Pulau Pinang yang menyaksikan Penang FC menang 4-3 ke atas Kelantan FC. Dalam aksi tersebut, Kelantan yang berada di kedudukan tercorot lebih dahulu mendapatkan jaringan menerusi Haris Akif Syahar pada minit ke-10 sebelum Penang menyamakan kedudukan 9 minit kemudian menerusi Hadin Azman. Hadin menjadikan kedudukan 2-1 pada minit ke-30 diikuti jaringan ketiga Penang menerusi Rafael Vita pada minit ke-41. Namun Kelantan berjaya merapatkan kedudukan menerusi jaringan Nathaniel Ringo pada penghujung separuh masa pertama. Berita tengah hari berakhir di sini. Selamat berhujung minggu. Salam Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Assalamualaikum.